Selamat datang, salam sejahtera. Ini berita baik untuk Zahid Hamidi. Tahniah kita ucapkan kepada Zahid Hamidi kerana nampaknya nasib makin menyebelahi Zahid Hamidi. Hari ini dinyatakan bahawa kemungkinan besar Ismail Sabri Yaakob tidak akan bertanding merebut jawatan Presiden UMNO, atau dengan kata lain, beliau mungkin tidak akan mencabar Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Yang menariknya saudara, pada waktu sebelum pilihan raya, yang paling diwar-warkan akan menjadi Presiden UMNO ialah Ismail Sabri Yaakob kerana beliau akan kekal menjadi Perdana Menteri. Bahkan Ismail Sabri Yaakob sudah pun membentuk pasukan beliau sendiri, dengan tanda petik telah mempunyai pasukan sendiri sekiranya pemilihan UMNO diadakan pada waktu tersebut. Namun demikian, laporan dan penelitian terkini, sumber terkini yang kita terima mengatakan Ismail Sabri dijangka tidak akan merebut jawatan Presiden UMNO. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang isu kali ini, dan adakah anda juga bersetuju pada saya bahawa Ismail Sabri Yaakob kalau bertanding pun beliau akan kalah kepada Zahid Hamidi? Saudara, keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 baru-baru ini mengubah percaturan dalaman UMNO apabila beberapa nama dikatakan bakal mencabar Ahmad Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO pada pemilihan nanti, dikatakan membatalkan hasrat tersebut. Pada mulanya, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, bekas Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin disebut-sebut akan mencabar Zahid bagi jawatan nombor 1 UMNO. Menurut sumber yang rapat dengan Ismail Sabri yang juga anggota Parlimen Berar, naib Presiden UMNO itu dijangka melupakan hasrat untuk mencabar Zahid berdasarkan perkembangan terkini. Senario politik telah berubah. Ismail Sabri, saya kira hampir pasti tidak akan meneruskan hasrat untuk bertanding jawatan presiden. Apatah lagi beliau kini bukan lagi Perdana Menteri, bukan lagi menteri, dan tidak tersenarai dengan apa-apa jawatan sekalipun dalam kerajaan. Saudara-saudara, selepas prestasi buruk atau teruk PRU 15, pemimpin UMNO ingin memberi lebih fokus kepada usaha menyatukan UMNO. Apatah lagi, Zahid kini merupakan timbalan Perdana Menteri dan UMNO. BN berada dalam kedudukan yang baik dalam kerajaan meskipun bersama Pakatan Harapan PH. Malah, beberapa pemimpin UMNO yang sebelum ini tidak bersama Zahid, kini telah kembali bersama Zahid dan tiada lagi desakan supaya berundur, kata beliau. Itulah yang saya katakan sebelum ini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Zahid ini boleh membantu untuk menyelamatkan hidup nyawa UMNO. Walaupun mungkin itu bukan tindakan yang popular, tetapi kita dapat lihat sekarang ini sudah mula berkurangan. Bahkan kita tidak pernah dengar lagi tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin akar umbi UMNO untuk mengarahkan Zahid berundur, melepaskan jawatan ataupun letak jawatan. Sebelum ini, beberapa pemimpin UMNO termasuk Ketua UMNO Batu, Yahya Mat Ghani, Ketua UMNO Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman, dan bekas Ketua UMNO Keteri, Anwar Musa, mendesak supaya Zahid berundur. Desakan itu dibuat selepas BN yang dipimpin Zahid hanya berjaya memenangi 30 kerusi dalam PRU 15 lalu, terburuk dalam sejarah parti itu. Semalam, Malaysia kini melaporkan Zahid memberi bayangan pemilihan UMNO mungkin akan dipercepat, iaitu lebih awal pada Mei tahun depan. UMNO perlu melakukan pemilihan paling lewat Mei 2023 bagi memenuhi syarat tempoh 6 bulan selepas PRU 15. Zahid berkata dia menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukan bila masa yang sesuai bagi pemilihan parti diadakan. KJ mungkin buat kejutan. Sementara itu, seorang anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang enggan namanya didedahkan turut berpendapat bahawa Ismail Sabri dan Hishamuddin tidak akan mencabar Zahid bagi merebut jawatan presiden. Bagaimanapun katanya, Khairi mungkin melakukan kejutan yang tidak mustahil akan mencabar Zahid sebagai
sebagai jawatan Presiden UMNO, mengambil jawatan Presiden UMNO. Ismail dan Hisamuddin saya rasa tidak akan mencabar Zahid bagi jawatan Presiden kerana senario politik telah berubah dan tidak ada sebab lagi untuk mereka berbuat demikian. Namun, tidak mustahil Khairi akan membuat kejutan untuk merebut jawatan itu. Khairi agak kecewa dengan keputusan PRU15 lalu dan beliau juga tidak diberikan kerusi selamat katanya. Khairi ketika kempen PRU15 di Sungai Buloh November lalu secara terbuka menyatakan hasrat untuk menjadi Presiden UMNO di masa hadapan. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas Ismail Sabri dan Khairi berkaitan dakwaan itu. Saya secara peribadi, saya sangat mahu kalau Khairi Jamaluddin bersedia mencabar jawatan Presiden UMNO yang dipegang oleh Zahid Hamidi sekarang ini. Kerana ini adalah masanya untuk menguji keabsahan, kekuatan Ismail Sabri, kekuatan Zahid Hamidi yang sebenarnya. Adakah beliau mampu mempertahankannya atau tidak? Kita akan lihat sejauh mana Khairi dapat menandingi beliau. Namun demikian saudara-saudara sekalian, yang juga menjadi persoalan kepada saya ialah sejauh mana Khairi bersedia menandingi beliau. Kerana kalau kita lihat dari segi sentimen memang Khairi ada pengikut-pengikut tertentu. Tetapi dari segi perjawatan, Khairi Jamaluddin bukan seorang ahli parlimen. Amatlah tidak sesuai sekiranya seorang Presiden UMNO itu tidak mempunyai apa-apa kerusi dalam Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen. Itu yang macam memberikan sedikit keraguan kepada saya. Bagaimana Khairi dapat bersaing dengan seorang timbalan Perdana Menteri, dan kalau Khairi menang Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri mungkin akan terlucut dengan sendirinya, ataupun mungkin ini akan membawa mudarat yang berbeza kepada UMNO. Walau bagaimanapun, apapun yang saya katakan ini, saya tetap berpegang, saya masih menyokong Khairi Jamaluddin untuk cuba mencabar Zahid Hamidi. Dan sebenarnya yang paling layak untuk mencabar Zahid Hamidi ialah Hishamuddin Tun Hussein, bukannya Khairi. Kerana Khairi, seperti yang saya kata tadi, beliau tidak mempunyai kerusi parlimen. Hishamuddin mempunyai kerusi parlimen. Oleh sebab itu, beliau satu-satunya yang layak. Lagi pula, dia mempunyai aura untuk dapat menewaskan Zahid Hamidi berbanding Ismail Sabri Yaakob. Dilihat pada Ismail Sabri Yaakob, saya yakin dan saya rasa Ismail Sabri Yaakob tidak akan dapat mampu mengalahkan Zahid Hamidi kalau bertanding dalam pemilihan Presiden UMNO nanti. Kerana beliau tidak mempunyai sekutu ataupun kumpulan di dalam pertandingan tersebut. Kamu tinggalkan komen kamu sebelum kita berpisah. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Menurut sumber-sumber yang diterima oleh SPRM mendapatkan dokumen berkaitan pemindahan saham dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd kepada Hydro Sopi Sdn Bhd. Beberapa pegawai kementerian juga ditemu bual, kata sumber yang enggan identitinya didedahkan. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas kementerian dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkaitan perkara itu. SPRM semalam memulakan siasatan terhadap isu penjualan 10 juta saham TM dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. SPRM menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan 100% sahamnya itu pada Oktober tahun ini. Minggu ini, isu penjualan saham itu didedahkan dan dipertikai di media sosial kerana syarikat itu sangat menguntungkan dan pembelinya yang tidak dikenali pula. TM memberi alasan mahu menumpukan kepada perniagaan teras, iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Menteri bertanggungjawab sebelum ini, Anwar Musa, berkata dia tiada kena-mengena dengan pemindahan saham itu kerana syarikat tersenarai awam dan tidak memerlukan kebenaran menteri untuk berbuat demikian. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, SPRM juga melalui laporan kemarin mengatakan bahawa mereka telah pun memulakan siasatan isu penjualan 10 juta saham milik Telekom Malaysia
di dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Menara Kuala Lumpur adalah syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. SPRM berkata pihaknya sedang menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan kesemua saham milik TM kepada sebuah syarikat iaitu Hydroshop Sdn Bhd. SPRM mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara KL. SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham TM di dalam syarikat Menara KL Sdn Bhd kepada Hydroshop Sdn Bhd pada Oktober 2022. SPRM setakat ini berkata, seramai 3 orang saksi telah dipanggil serta telah mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak berkaitan. Terdahulu minggu ini, isu penjualan saham dalam Menara KL Sdn Bhd telah dibangkitkan di media sosial. Urus niaga itu mengundang perhatian kerana syarikat pengurusan itu dikatakan sangat menguntungkan. Pada masa sama, syarikat sama yang membeli saham TM tidak dikenali. TM hari ini berkata pihaknya memutuskan untuk tidak lagi memegang konsesi bagi pengurusan Menara KL kerana mahu menumpukan perhatian terhadap perniagaan terasnya iaitu perkhidmatan telekomunikasi. TM juga berkata proses untuk memilih pemegang konsesi baru dibuat oleh kerajaan. Saudara-saudara sekalian, kita harap apa yang terselindung, tersembunyi akhirnya kita ketahui siapa yang telah membuat keputusan ini. Dan adakah itu mempunyai unsur rasuah? Kita akan lihat nanti, kerana biasanya apabila SPRM bertindak akan ada sesuatu pendedahan yang paling luar biasa yang pasti akan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Tinggalkan komen anda. Bagi mereka yang mempunyai maklumat, kamu boleh berikan maklumat dan tindakan sumbangan maklumat kepada saya. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.